contoh yang pertama, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir, ya, bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Jadi ini adalah data tak terkumpul, ya. Jadi tak terkumpul lah, dia letaknya macam tu bersepah je. Ada mula-mula yang ni rendah, yang ni tinggi kan. Itu tak terkumpul, data tak terkumpul. Lepas tu dia suruh kita tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, langkah yang perlu kita buat adalah, ya, kita ambil nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi kalau dekat sini, awak kena tengoklah mana satu nilai yang tertinggi. Berapa? Nampak tak? Tengok berapa nilai yang tertinggi daripada data tak terkumpul tu berapa? Berapa? Ya, 173 kan? Okey. Jadi ini adalah yang tertinggi ni, kita tengok ni. 173 ni tertinggi. Dia tak boleh tak? Macam Okey, jadi data yang tertinggi, lepas tu kita ambilkan data yang terendah. Berapa data terendah? Dia dua nilai tu yang paling popular lah untuk bab 7 ni. Mesti data tertinggi dan terendah. Tadi yang tertinggi 173, yang terendah kita tengok mana paling rendah. Ni kan 14, kita tengok yang lain semua 15, 16. So yang terendah adalah 145. Jadi untuk dapatkan nilai selang kelas dia, awak kena ambil nilai tertinggi iaitu 173 ni. 173 tolak dengan 145, nilai terendah, bahagi dengan berapa dia nak. Kelas dia berapa? Dia nak 6 kan? So bahagi dengan 6. Kalau dia nak 5, bahagi dengan 5 lah. Lepas tu awak akan dapat 4.7 lebih kurang 5. Tapi dekat sini kita ambil, kalau saya kan, bila kita tolak ni dapat 4 point something, lebih selamat kita ambil 4 tu, ya. Di mana dekat sini awak perlu buatkan jadual. Jadi selang kelas ni adalah yang ni, bahagian tinggi ni. Ya, yang ini adalah selang kelas. Sekejap. Okey, ini adalah selang kelas. Ni. Ni row yang tinggi, kolom yang ditulis tinggi ini, semua ni adalah selang kelas, ya. Jadi kita dapat tadi 4.7, dia kata 5 kan. Tapi dekat sini sebenarnya kita nak buat selang kelas tu, kita start dengan 145 kan. 145, jadi yang pertama 145, saya kata saya ambil 4 sebab ni 4.7, saya ambil 4. Hampir pada 4, jadi campur dengan 4, jadi dia akan jadi 149. Jadi selang yang pertama, selang kelas pertama, saya ambil nilai 4 tau, ya. Dekat sini dia tulis 4.7 hingga 5 lah kan. So saya ambil nilai 4. Ya, nanti kita akan tengok kenapa 4 itu paling sesuai. Boleh je ambil 5 ke, tak kisah. Ya. Sebabnya saya tak nak pergi jauh sangat daripada julat kita. Kita punya data adalah yang maksimum adalah 173 kan. So kita ambil yang less lah. So bila 149 ni adalah maksudnya had atas lah. Had atas. Jadi yang selang kelas yang pertama kita kena tulis 145 yang nilai had yang terendah tadi sehingga 149 sebab saya tambah 4 ni. Ya, nilai 4 ni jadi dia jadi 149. Faham tak? Macam mana dapatkan selang kelas ni. Lepas tu yang kedua ni awak mesti tambahkan 1 daripada 149 ke yang seterusnya ni mesti 150 tambah 1. Dan hingga kepada berapa, campur lagi 4 jadi 154. So awak lengkapkanlah sehingga ada 6 kelas. Maknanya 6 inilah kolom yang 6 barisan kan. Ni awak dapat 6. Ni ada soalan tak untuk dapatkan selang kelas ni? Boleh? Okey. Tadi saya cakap kenapa saya ambil 4, saya tak ambil 5 seperti yang jawapan yang dikira di atas tu, ya. Kalau saya ambil 5, akhir sekali nanti dia akan lebihlah bertambah hingga 175 kot kan. Tapi kita punya maksimum adalah 173, ya. So awak boleh ambil range daripada 4 hingga 5. Maksudnya tadi, maksud yang awak dapatkan ni untuk kirakan selang kelas tu. Okey, lepas tu untuk
seterusnya, mula-mula tadi kita buat jadual ni adalah berdasarkan pada soalan ni. Sebab B ni, dia kata bina jadual kekerapan. Bila awak dah dapat dah yang A ni, selang kelas ni, lepas tu awak terus je baca soalan yang B pula. Ya. Dia bina jadual berdasarkan kekerapan berdasarkan maklumat di A dan lengkapkan jadual kekerapan dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Ini penting ya, ini asas yang awak perlu faham. Kalau tak, awak tak boleh jawab the next question nanti. Sebab kalau yang mula-mula ni awak tak boleh buat, maka yang soalan seterusnya biasa soalan A sampai C atau D dia ada anak-anak dia dalam satu soalan kertas kertas 2 sorry. Dia soalan panjang. Mungkin soalan dia markah dia 9 ya. Biasanya yang ini kertas 2 memang markah dia 12 tapi sekarang ni format baru kan. Dia maksimum adalah 9 markah. Jadi ini masuk dalam kumpulan yang markah yang banyak untuk awak skor dan senang ya. Okey, macam mana kita nak dapatkan kekerapan? Kekerapan ni kita tengoklah julat 145 hingga 149. So kita pergi tengok dekat jadual ni mana dia. 145, 149. Kita check. Kita check kan ada berapa julat tersebut. Nah, awak tengoklah 145. Okey, awak tandakan mana yang okey ni 145 kan masuk kan. Satu lagi awak check rows by rows ni. 1 2 tak ada, 145 149 ni lagi satu kan. 2 okey 2. Jadi kekerapannya 2 ya. Lepas tu kita teruskan kepada selang kelas yang bawah ni pula 150 hingga 154. Macam biasalah awak kena check rows by rows supaya mata awak tak pening lah. Tengok row yang pertama ni 150 hingga 154 ada tak? Okey ni ada 1. Ni bukan 1 2 kan 2. Lepas tu 3 3 kan? Betul? So masuklah kekerapan dia 3 and so on. Boleh kan yang ni kekerapan? Boleh tak? Boleh. Okey, bagus. Ya, nanti awak teruskan sebab nanti soal latihan tu awak kena buat soalan dia sama je macam contoh ni. Kemudian had bawah. Had bawah ni kita ambil nilai yang pada selang kelas kita ni yang bawah ni. Yang bawah yang mula-mula ni adalah had bawah, Lepas tu had atas adalah yang nombor 2 ni pula. Ni kan. Ini had atas. Ni bawah ni atas, so masuk kat dalam kolom dia. Titik tengah ni macam mana dapat titik tengah? Kita akan kira okey, titik tengah adalah titik tengah kita kena campur had atas, had bawah ni campur dengan had atas 149 bahagi 2. Itu dia formula dia. Itu titik tengah Jadi bila kira awak dapat 147 Okey, awak tulis kat sini 147. Tapi untuk titik tengah yang seterusnya awak tak perlu nak kira setiap selang kelas tu, buang masa Kalau awak tengok 147 ni dibandingkan dengan 145, had bawah dia adalah berapa? Tambah berapa? 145 kena tambah berapa untuk dapat 147? Berapa? 2. Okey. Jadi untuk semua selang kelas yang bawah-bawah ni dia kena tambah 2 lah, sama dengan yang first ni. Jadi yang selang kelas 150 ni pun tambah 2 jadi 152. Ni yang kita dapat ni kan. Yang seterusnya pun 155 campur dengan 2 dapat 157. Okey, boleh Boleh cuma awak buat satu je titik tengah tu awak kirakan untuk yang the first one dan the next one tu awak ikut je berapa pertambahan dia sebab kita nak kejar masa. Okey, seterusnya sempadan bawah. Sempadan bawah ni kita ambil had bawah tolak 0.5 sempadan bawah. Semua semua jenis semua ni terpakai untuk semua data yang terkumpul lah. Sama dengan had bawah tolak 0.5. Ni tak ada dalam buku teks pun tak ada. Ni saya yang createkan untuk awak mudah untuk dapatkan jawapan Itu sebabnya kita dapat dekat sini sempadan bawah dia
Tengok kan 144.5, iaitu 145 tolak 0.5 dapat 144.5. Okey, boleh? Semua sama, buat benda yang sama untuk setiap selang kelas. Untuk sempadan atas pula, kalau sempadan bawah kita tolakkan dengan 0.5, sempadan atas ni kita ambil sempadan atas, nilai sempadan atas, lepas tu campur. Ya. Ingat ya, bawah tolak, sempadan bawah kita tolak, sempadan atas ambil nilai sempadan atas. Jangan ambil sempadan bawah pula. Untuk had atas. Jadi sempadan atas kita ambil had atas. Had atas campur dengan 0.5. Ya. Nampak tu? Ini kena ingat ni. Okey. So awak lengkapkanlah semua. Jadi dah dapatlah full mark kalau lengkap jawab semua soalan dengan betul. Ya? Ada soalan? Boleh? Senang kan? Senang kacang cakap tau. Ni mesti dapat markah penuh ni. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini dia dah kumpulkan ya. Dia dah kumpulkan. Tadi data tu tak terkumpulkan. Sekarang ni dia dah kumpulkan dan dia dah letakkan selang kelas ni. Dia dah buatkan untuk kita. So dia suruh kita bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Okey. Oh ya, saya terlupa. Sebelum saya terlupa, yang ini sebenarnya ya yang kekerapan. Okey, betul lah kekerapan. Ini ada istilah kekerapan ni berapa bilangan data tersebut ya, yang bilangan dia lah. So bila diberi selang kelas dan kekerapan dan disuruh kita buat kekerapan longgokan, daripada kekerapan kepada kekerapan longgokan ya, cara kita nak jawab ni dah nama dia pun kekerapan longgokan, maksudnya longgokkan, kita longgokkan kekerapan ni ya. Jadi awak salinlah balik yang ni, nilai ni 4, 5 ini adalah nilai kekerapan. Lepas tu untuk yang pertama ni awak salin je, nilai kekerapan ni sama dengan kekerapan longgokan. 4 ni sama jangan awak pergi ubah. Lepas tu untuk dapatkan nilai kekerapan yang bawah ni, caranya adalah 4 ni campurkan dengan ni kekerapan longgokan ni, campurkan dengan kekerapan kat bawah ni kan ada arrow ni kan. 4 campur 5 dapat 9. Faham? Ikut je arrow tu, 9 campur 8, 17. And so on. Dan awak tambahkan semua ni. Dan ini kalau kekerapan ni ya, jumlah kekerapan ni mesti total up ni mesti sama dengan jumlah yang ada diberi kekerapan lah. Ni jumlah kekerapan ni akan kalau total mesti sama lah. Ya, okey. Dan dia kata kat sini 17 ni bermaksud 17 orang berumur 39 dan kurang. Maksudnya ini dia dah kirakan semua. Kurang daripada 39 ni adalah 17 orang. Itu maksudnya kekerapan longgokan. Boleh? Ada soalan? Okey, ni senang sangat. Ya, just awak ingat macam mana nak dapatkan kekerapan longgokan. InsyaAllah boleh jawab. Cuma kira tu kalau tak boleh kira kena guna otak, tekan kalkulator. Takut tersalah kira. Okey. Next kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga ni dia suruh kita plot graph daripada data. That's why daripada data yang terkumpul tu kita akan disuruh plot graph. Itu yang dapat markah banyak tu. Graph ya, dalam bab ni kita akan buat 3 jenis graph ya. Yang pertama graph histogram. Ni yang ini histogram. Lepas tu poligon kekerapan. Poligon kekerapan ni adalah yang garis yang warna purple ni. Ini sahaja ya. Yang belakang tu adalah histogram. Graf ni dia nak menunjukkan bahawa graf histogram dengan poligon kekerapan ni dia mempunyai skala yang sama ni. Paksi yang mencancang ni adalah nilai kekerapan ya. Nilai kekerapan dan nilai paksi yang mengufuk ni adalah titik tengah. Okey. So jom kita tengok macam mana kita nak lukis, nak jawab soalan graf histogram dengan poligon kekerapan ni. Okey, dalam soalan ni jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan dalam kilometer per jam. Okey, ini laju, kelajuan dia. Lepas tu yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam satu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan. So, hari ni kita nak tengok macam mana nak lukis graf histogram dan poligon kekerapan. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. So, paksi mengufuk ni
Ya, guna 2 cm untuk 10 km per jam pada paksi 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, ini data dia dan first kali langkah yang pertama dia hanya bagi laju dan bilangan kereta Bilangan kereta itu adalah nilai kekerapan. Awak kena tahu bahawa itu adalah nilai kekerapan. Okey. Yang ini adalah kekerapan. Kemudian kita perlu setiap kali nak lukis graf poligon histogram ke poligon kekerapan perlu cari titik tengah. Wajib wajib. Jadi letakkan titik tengah, buat kolom titik tengah. Titik tengah. So kiralah macam tadi kita dah belajar macam mana buat kira titik tengah kan. Macam mana titik tengah, apa dia formula titik tengah tadi? Siapa boleh jawab? Suri mati, titik tengah, what is the formula for titik tengah? Suri mati, ada tak? Mana suri mati? Apa titik tengah kita? Titik tengah untuk selang kelas yang pertama. Macam mana nak jawab? Berapa? Suri mati? Berapa tambah berapa? Tambah? Untuk yang pertama ni. 70 tambah 39 bagi 2. Ya, 70 tambah, siapa jawab tu? Salihuddin. Salihuddin IUB ke siapa? Ya. Ya, okey. Bagus. Senang je titik tengah, mesti kita tambahkan had bawah tambah had atas bahagi 2. So dapat berapa? Awak dapat 74.5. Kan? 74.5. So masuk je lah dalam kolom ni. Jadi bila kita nampak titik tengah yang pertama 74.5, kita nak dapatkan yang seterusnya, kita nak buat apa? Perlu ke kita nak cari lagi ni? Nak bahagi buang masa sangat untuk yang the next one ni? Tak perlu kan? Nak buat macam mana? Siapa seorang boleh jawab? Izzati. Nur Izzati. Ya, saya. Dah sihat ke suara slow lagi tu? Okey. Macam mana nak dapat yang titik tengah untuk selang kelas yang kedua ni? Macam mana tu? Sekejap. Shortcut tadi saya dah cakap kan. Tak perlu nak buat macam ni untuk every selang kelas lah. Jadi bila awak dapat ni 74.5 untuk selang kelas yang pertama, awak tengoklah dia menambah daripada had bawah ni iaitu 74.5 tolak kan kita punya had bawah tu 70. Jadi maksudnya penambahan 4.5 kan. Daripada had bawah 70 ke titik tengah kita kena tambah 4.5. Betul? Jadi untuk seterusnya untuk semua ni kita kena tambahkan 4.5 lah. Ni tambahkan 4.5. Had bawah campur 4.5 akan dapat 84.5 and so on kan? Boleh? Sudah dapatkan titik tengah. Okey, sepatutnya untuk mencari lukis graf histogram ni awak tak perlu pun cari sempadan bawah dan sempadan atas. Soalan saya tak tahu kenapa buku teks ni buat. Sebab kita tak perlukan dua data ni. Sempadan atas ni kita hanya perlukan untuk graf OGIF graf ketiga yang kita akan belajar. Jadi data yang sampai ke titik tengah ni kita dah boleh dah. Sampai sini je dua data ni data bilangan kekerapan ni dan juga titik tengah hanya dah cukup untuk kita melukis graf histogram. Dan macam mana nak lukis, awak kena ikutlah, kena lukis dekat kertas graf macam yang bawah ni. Dan dia kata adalah kena ikutlah, dia kena paksi ufuk dia adalah 2 cm untuk 10 km dan untuk paksi tegak 2 cm untuk 10 buah kereta. Awak kena ingat yang paksi menegak ini adalah kekerapan. Nilai kekerapan. Bilangan kekerapan ni adalah bilangan kereta ni lah. Kalau awak tak tahu, dia sekarang ni dia tak tulis kekerapan pada, taklah awak yang buat kan table ni. Awak tulis dia, tajuk dia adalah bilangan kereta, tetapi ia adalah kekerapan. So ingat paksi yang tegak adalah kekerapan dan paksi mengufuk ni adalah titik tengah. Kena ambil nilai titik tengah. Kalau salah letak paksi ni, memang salah lah graf kita.
Ya. Kalau dah mula-mula dah buatkan paksi ni, lepas tu 2 cm adalah 2 kotak besar pada kertas graf kita. So kita nak tengok. Biasa lukiskan paksi mencancang ni dulu dari atas ya. Lepas tu awak start tengok berapakah nilai kekerapan yang maksimum. Maksimum kita adalah 30 kan. Ni. So startkan sini. Ini yang pertama, langkah pertama. Buat 30, lepas tu 2 cm, 10 sampai 20 dan 0. Dan barulah buat paksi X ataupun paksi ni horizontal, paksi ufuk ni. Paksi ufuk ni dia kata 2 cm mewakili 10 km per jam, tapi awak ambil ya. Okey, awak ambil nilai sekarang ni kita nak letakkan titik tengah, betul tak? Ya, saya kata sini adalah titik tengah. Titik tengah kita yang pertama, yang paling rendah adalah 74. Ya betul. Sepatutnya yang ini dia guna sekejap ya. Sebab selama-lama ni memang ini adalah untuk titik tengah. Saya tak tahu untuk histogram ni kan. Okey. Tapi yang untuk format baru ni dia tak guna titik tengah dekat sini ya. Awak kena guna yang sempadan bawah dan sempadan atas ni. Oh, patutlah sebab ini format yang lama ya, dia sampai titik tengah kita dah boleh dah plot. Sebenarnya sama. Tapi untuk silibus awak sekarang ni dia tak gunakan yang ni. Awak kena buat lah, awak kena cari juga sempadan dia nak tambahkan kerja kan. Bagi markah lebih lah sikit. So tambahkan markah kat situ. Saya tak perasan yang ni. Okey. Jadi awak kena carilah juga sorry saya kata tadi buat yang ini tak perlu, tapi disebabkan bentuk soalan ni dia nak awak berikan menggunakan nilai sempadan bawah dan atas. Ini format barulah untuk awak ya. Awak kena tambah ni ya. Tadi kita dah belajar kan macam mana dapat sempadan bawah, sempadan atas. So awak buatlah. Dan yang ini yang diletakkan nilai ni bukan titik tengah. Dia ambil nilai sempadan bawah dan sempadan atas. Nampak tak? Kan? So senang je lah kalau macam ni. Sebab kalau kita guna titik tengah nanti awak a bit confused. Terus je guna kaedah yang ni. Maknanya awak tinggalkan 2 cm, lepas tu start dengan sempadan bawah ni, yang bawah sekali dalam kita punya ni adalah 69.5 kan. Letak 69.5, lepas tu sempadan atas ni 79.5, lepas tu terus je lah, terus sampai 89.5 sebab dia 10-10 kan. Sampai 129.5. Jadi untuk selang kelas yang pertama ni awak tandakanlah 69.5 hingga sempadan atas 79.5, nilai kekerapan dia adalah 5. Tengok 5 dan buatlah bentuk macam segi 4 kan, segi 4 tepat. Dan seterusnya yang ni pula selang kelas yang kedua 79.5 dan sempadan atas dia 89.5. Yang kotak kedua ni nilai kekerapan dia 10. So gariskanlah dan awak siapkan dia punya histogram, graf histogram dia. Boleh? Ya? Okey, awak kena ambil sempadan bawah dan atas. Ya? Kena kira juga. Sama, kalau poligon kekerapan, awak tak perlulah dia guna pakai graf yang histogram ni punya nilai juga kan. Tapi dia ambil di titik tengah. Nampak tak? Dia ambil nilai titik tengah ni. Tu yang saya cakap. Sepatutnya ini boleh juga. Awak akan dapat jawapan yang sama tapi ikut je yang format baru ni. Nilai titik tengah awak letakkan ini mesti start dengan kosong ya. Poligon kekerapan mesti mula dengan kosong. Maknanya yang purple ni je awak kena lukis ya. Awak akan boleh letaklah nilai titik tengah dekat sini sepatutnya ya. Titik tengah kita adalah ni 74.5 ni. Ni patutnya awak boleh letakkan nilai dia dekat sini. Dia tak perlulah awak guna histogram punya data ni bawah ni. Awak untuk histogram kita guna sempadan bawah dan atas, tapi untuk poligon kekerapan, graf poligon kekerapan, awak terus dia masukkan nilai titik tengah. Sebab kita tak ada guna, kita tak perlukan sempadan atas. Sorry. Yang ini adalah titik tengah. Niat untuk poligon kekerapan je lah awak buat titik tengah.
titik tengah, dan kat sini awak terus boleh, ini kosong kan, ini kosong, dia jarakkan, dan ini titik tengah. Ini titik tengah kita ni. Yang first tu adalah 74.5. Awak boleh je guna scale yang sama, tapi awak kena carilah nilai titik tengah ni, titik tengah yang kita dah dapat tu. Lepas tu tandakan 74.5, kekerapan dia adalah 5. Yang ini awak kena pangkah je, pangkah. Lepas tu dapatkan titik tengah seterusnya 84.5 dengan kekerapan 10, pangkahkan. Pangkahkan, nanti awak akan dapat, buat semualah ya, untuk semua. Ini untuk poligon kekerapan. Dan akhir sekali dia akan tergantung kat situ. Memang last di sini, tapi awak kena sambungkan ke kosong. Yang awal pun sambungkan ke kosong, yang akhir pun sambung. Supaya graf